waktu solat berjemaah, imam baca, lepas tu makmum perlu baca ataupun sekadar mengaminkan imam? Ini satu soalan yang kita kena tahu juga, ya, tentang kedudukan surah Al-Fatihah ini di dalam solat kita, khususnya ketika solat berjemaah. Di dalam solat jemaah dan di dalam solat jahriyah secara khasnya. Solat jahriyah insya-Allah tahu, solat yang imam baca kuat pada 2 rakaat yang pertama. Perlukah makmum membaca Al-Fatihah juga? Apatah lagi kalau kita dah dengar hadis, ya, Bukhari dan Muslim tadi, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah, ya, di dalam solatnya. Tidak ada salat. Maknanya tak sah salat seorang itu kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Ini secara umumnya. Bagaimana kalau solat berjemaah di belakang imam di dalam solat jahriyah? Perlukah juga membaca Al-Fatihah? Di sini ada perincian, ya. Adanya, bahkan kita kata ada perbezaan kalangan para ulama. Ada yang kata kena dan ada yang kata tak payah, ya. Bahkan kena senyap, ya. Pun kita kata kita kena buat kesimpulan lah, ya. Kena baca ke tak payah baca? Kerana kedua-duanya ada implikasi dia. Kalau kita kata kena baca tapi kita tak baca, kita mengelamun. Oh, sedapnya suara imam ni mengelamun. Tak baca, tak sah salat, kan? Kalau kita kata tak payah baca, alhamdulillah, jangan baca, kan? Sah salat kita. Sebab itu yang sepatutnya. Imam baca, kita kena dengar, ya. Jadi antara dua pendapat ni mana yang rajih, ya, yang mana yang lebih menepati dalil, mana dalilnya lebih kuat, ya. Maka kita, kalau kita lihat kembali kepada nas, ya, dan kita dah sebut awal tadi memang ada perselisihan, bahkan perselisihan yang kuat di kalangan para ulama. Tapi akhirnya kita kena buat kesimpulan. Dan kalau kita lihat, kita akan mendapati bahawa pendapat yang kedua lebih rajih. Bahawa kalau imam menjaharkan suaranya ketika salat, menguatkan suaranya ketika membaca surah Al-Fatihah, ya, pada 2 rakaat yang pertama itu, makmum di belakang kena insat. Apa arti insat? Ini juga satu perkataan bahasa Arab juga, tak tahulah dalam bahasa Melayu ada ke tidak. Insat, dia bila orang dia bercakap tak bercakap, dia ada, kita kata orang tu bercakap. Kalau tak bercakap kita kata apa? Diam. Tahulah maknanya, bercakap lah, diam lah. Tapi ketika imam tengah baca, kita tak boleh bercakap. Dengan itu kita tak boleh baca juga. Dan kita bukan kena diam, kita kena insat. Apa ni insat? Menghayati, ya. Jadi persoalan, adakah menghayati membawa maksud kena diam? Ya. Barakallahu fiik. Itu maksudnya. Maknanya diam sambil menghayati. Kena tambah sikit lah. Diam, tapi bukan diam mengelamun, tak, menghayati, ya. Hal ini bertepatan dengan firman Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Nampak? Wa insat la'allakum turhamun. Dan ketika Al-Quran dibacakan, ya, fastami'u lahu, hendaklah kamu mendengar, ya. Wa ansitu, ansitu maknanya diam dan hayati, ya. Semoga kamu dirahmati Allah, ya. Juga seperti mana dalam hadis Nabi SAW, hadis yang sahih daripada riwayat Muslim, di mana sabda Nabi SAW, idza kabbara al-imam fakabbiru, sekiranya imam bertakbir, maka hendaklah kamu bertakbir. Maknanya turut, kena ittiba', ikut belakang dia, jangan lambat-lambat. Lalu Rasulullah kata, yang mana hadis ni boleh kita katakan, boleh jadikan sebagai kata putus dalam masalah kita. Wa idza qara'a fansitu, dan kalau dia membaca, hendaklah kamu diam dan hayati bacaannya, ya.
insya-Allah. Jadi nak katakan bahawa pendapat yang rajih, pendapat yang kuat dalam masalah ni adalah apabila imam membaca secara kuat, makmum di belakang perlu diam dan menghayati bacaan imam. Bahkan kerana kita kata hal ini lebih petunjuk bahawa ini dalil yang pendapat ini lebih kuat berdasarkan hakikat. Apabila imam habis membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, imam kata amin, makmum kata apa? Amin, turut mengaminkan bacaan imam, bukan sebaliknya. Imam takkan imam baca kuat sikit. Imam takkan mengaminkan bacaan makmum kat belakang. Ada jenis yang kadang baca kuat sikit kan, makmum kat belakang, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam pun kat depan, amin. Tak, itu bukan keadaannya. Sebaliknya makmum mengaminkan bacaan imam. Imam takkan aminkan bacaan makmum. Menunjukkan apa? Bahawa imam baca, makmum diam dan dengar. Kalau tidak, dia akan terlepas amin. Dia akan terlepas mengaminkan bacaan Al-Fatihah imam tu. Kenapa? Dia tengah sibuk baca surah Al-Fatihah dia tak sampai amin lagi. Boleh? Imam dah sampai wa maghdubi alaihim waladdallin, dia tengah maliki yaumiddin. Ya. Sorry imam, sorry saya tak sampai lagi. Nampak? Ini nak kata ada petunjuk jelas menunjukkan bahawa imam makmum di belakang kena diam. Ya. Itu satu. Keduanya, kalau kita lihat pendapat pertama yang kata makmum di belakang kena baca juga Al-Fatihah, timbul persoalan. Bila masa makmum nak baca? Kalau kita kata kena baca ketika imam baca, tak jadi. Kerana dia tidak akan dapat menghayati bacaan imam. Sedangkan imam kuatkan suara untuk apa? Kalau bukan untuk orang menghayatinya. Ke dia tengah baca seorang-seorang, syok sendiri? Tak. Imam sedang menguatkan suara ni untuk dihayati. Jadi timbul persoalan macam bila nak baca, bila makmum nak baca. Maka kita mendapati bahawa pendapat yang pertama, mereka seolah-olah terpaksa membuat satu adjustment, satu orang kata apa, penyesuaian bagi merealisasikan pendapat mereka. Apa dia orang kata? Pendapat pertama kata disunnahkan untuk imam kalau dia habis baca Al-Fatihah, dia kena diam sekejap. Seperti mana yang kita lihat pada dalam masyarakat kita. Tujuan dia apa? Nak bagi peluang, ruang, kesempatan kepada makmum baca Al-Fatihah. Nampak? Kita kata hasil daripada pendapat mereka terpaksa membuat satu penyesuaian yang mana akhirnya mereka menggali lubang untuk diri mereka. Mereka berdepan dengan masalah yang lebih besar daripada masalah memikirkan bagaimana makmum nak baca Al-Fatihah, kerana bagi mereka makmum kena baca. Tapi terpaksa mereka kata, oh makmum kena baca Al-Fatihah. Timbul persoalan macam mana makmum nak baca. Orang kata apa? Penyelesaian yang mereka bawa membuatkan mereka masuk dalam masalah yang lebih besar, iaitu mereka kata imam kena berhenti sekejap. Timbul persoalan, adakah ini sunnah Nabi SAW? Maka kita mendapati bahawa tidak ada petunjuk bahawa Rasulullah selepas dibaca Al-Fatihah dia akan diam. Tak ada. Itu satu. Yang keduanya, kita kata ini realiti juga. Mereka yang mendokong pendapat yang pertama ni, atau imam-imam yang apabila dibaca, lepas baca Al-Fatihah dia diam sekejap, kita mendapati bahawa diam dia tu, masa yang diberikan tu tak memadai pun. Perasan?
Ini realiti. Mereka mendukung pendapat yang pertama, tetapi mereka tidak mempraktikkannya. Dia orang kata kena diam. Okey, diam. Berapa lama nak kena diam? Mestilah masa yang diberikan tu cukup untuk makmum baca Al-Fatihah sepenuhnya. Maknanya apa? Kau kira lah berapa lama kau baca Al-Fatihah tadi, wahai Tok Imam. Kalau kau baca tadi, pada kita kata anggar 2 minit, maknanya 2 minit awak kena berhenti. Nampak? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mula timer 2 minit. Sebab kau pun baca 2 minit. Awak baca 2 minit, tapi awak nak makmum baca dalam setengah minit, cukuplah. Tak jadi. Sebab lepas tu kau akan baca surah yang lain, makmum kena dengar. Tak adil lah macam tu. Kita kata tak adil. Nampak? Jadi akhirnya berlakunya kecelaruan di dalam nak mempraktikkan pendapat yang pertama tu. Ya, terkial-kial lah makmum di belakang nak baca, ya. Apatah lagi kalau imam baca laju, ya. Juga boleh kita tambahlah, ada masa ke? Ada. Juga daripada satu sudut nak menguatkan lagi bahawa makmum di belakang tak perlu membaca Al-Fatihah. Ini kerana kita sekarang ada antara 2 dalil. Dalil yang pertama iaitu hadis Bukhari Muslim tadi. Tidak ada salat bagi siapa yang tak baca Al-Fatihah. Apa maksudnya? Apa yang kita faham? Wajib baca Al-Fatihah setiap rakaat, jahriyah atau bukan jahriyah, umum, kan? Rasulullah tak kata kecuali kalau imam tak jahar. Tak ada perincian macam tu. Kalau ada perincian macam tu, tak adalah perselisihan. Hadis tu bersifat umum, mewajibkan bacaan Al-Fatihah itu kepada imam dan makmum. Tapi dalam masa yang sama kita ada nas yang lain, seperti dalam hadis yang kita baca tadi, riwayat Muslim, idza kabbara al-imam fakabbiru. Sekiranya imam bertakbir, maka hendaklah kamu bertakbir, takbiratul ihram tu. Wa idza raka'a farka'u. Dan kalau dia rukuk, maka hendaklah kamu rukuk. Wa idza sajada fasjudu. Kalau dia sujud, kamu sujud. Ya, sehinggalah ke akhir hadis. Rasulullah di awal hadis ni, dalam lafaz yang lain, Rasulullah kata innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Maknanya apa? Kalau dia takbir, kamu kena takbir terus. Nak mengatakan betapa silapnya orang yang bila imam dah takbir, dia tengah sibuk usalli rakaatain as-subuh, dia tengah sibuk dengan lain, dia kena terus. Begitu juga kalau imam rukuk, dia kena terus rukuk. Imam i'tidal, bangkit daripada rukuk, dia kena terus. Nak kata dia kena mutaba'ah, ittiba' tu, kena ikut. Yang mana kalau kita lihat banyak daripada jemaah masyarakat kita yang dia kadang-kadang dilambat sikit, ya, dia rukuk lebih sikit. Nak baca doa baguslah, tapi kalau jemaah ni lain, dia kena ikut imam. Kalau tengah sujud, kadang-kadang dia, biasa kita nampak makmum lama sikit nak sujud, dia nak bangunkan. Ustaz, macam saya kata kalau imam baca laju, Ustaz, contoh macam kita kata duduk di atas sujud kan, imam baca laju, kita baca tak sampai lagi, maknanya kita tak habis baca lagi, dia dah habis baca. Macam mana tu, Ustaz? Duduk di antara 2 sujud, itu lebih mudah lah, ya. Kita tengah membincangkan tentang Al-Fatihah. Kenapa dia jadi satu permasalahan? Kerana Al-Fatihah tu wajib, rukun. Kalau tak baca, batal. Ada pun bacaan yang lain, bacaan dalam rukuk, bacaan ketika i'tidal, bacaan ketika sujud, bacaan di antara 2 sujud, bacaannya sunat. Dengan arti kalau kita diam pun, tengah hayal ni, kan, sampai ni rakaat ke berapa? Biasa kan? Siapa yang kata tak biasa tu bohong lah, ya. Kalau Rasulullah sendiri pun pernah lupa rakaatnya, ini kan kita. Itu sunat, tak ada masalah.
So maknanya kita ikut imam juga lah. Sentiasa. Sujud juga lah. Ada kita tengah perincikan di sini, ya. Jadi kita ada dua nas sekarang ni. Nas yang pertama mewajibkan bacaan Al-Fatihah. Nas yang kedua mewajibkan apa? Kita ikut imam dalam segala pergerakannya. Kalau dia takbir, kita takbir. Kalau dia rukuk, kita rukuk. Kalau dia sujud, kita sujud. Sehinggalah ke akhirnya. Baik. Antara dua nas ni, yang mana yang lebih kuat? Boleh faham? Barangkali satu soalan ni mungkin kita tak terbayang, tapi hakikatnya saya yakin dan pasti kita semua mempraktikkannya. Kita semua telah menjawab soalan ini. Antara dua nas ni, yang mana yang lebih wajib? Saya bagi satu senario lah supaya faham. Imam dah takbir, dah baca Al-Fatihah. Kita terlambat sikit masuk masjid, mendapati bahawa imam sedang rukuk. Kita nak buat apa? Saya yakin kita dah jawab awal-awal lah sebelum tahu isunya. Dan memang itu sepatutnya. Kalau kita masuk masjid, kita mendapati bahawa imam tengah rukuk, kita perlu takbiratul ihram dulu dalam keadaan berdiri, lepas tu takbir rukuk. Dan dengan itu kita akan mengejar rakaat itu. Kita dapat rakaat. Persoalan di sini, mana Al-Fatihahnya? Nampak? Itu yang saya kata, tuan-tuan semua dah jawab dah, tanpa sedar. Sedangkan kalau kita nak kata Al-Fatihah tu wajib, bila masa kau baca Al-Fatihah? Baca Al-Fatihah kita rukuk. Itu tak jadi. Bahkan dilarang. Maka akhirnya kita mendapati bahawa antara dua kewajipan ini, kita mendapati bahawa kewajipan ikut imam lebih diutamakan. Nampak? Lebih diutamakan. Nak mengatakan ini menunjukkan bahawa kewajipan yang pertama ini telah jadi lemah. Nampak? Buktinya lah apabila kalau imam tengah rukuk, kita terus rukuk. Adapun kewajipan Al-Fatihah itu tergugur. Maka ini sedikit sebanyak memberi kepada kita gambaran, menunjukkan bahawa begitu jugalah kalau sekiranya imam menguatkan bacaannya, maka kewajipan membaca Al-Fatihah bagi makmum di belakang pun tergugur. Nampak? Ya? Ada perincian lah, ada pengkhususan. Tidak dinafikan bahawa Al-Fatihah itu rukun dalam solat, tetapi kewajipan ini tergugur dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Antaranya, kalau sekiranya kita masuk masjid, imam tengah rukuk, Al-Fatihah tergugur tak? Tergugur. Maka begitu jugalah kalau imam tengah membaca kuat, kita baca Al-Fatihah itu pun akan tergugur. Kita tak perlu baca. Sebaliknya kita kena diam dan dengar. Ya, InsyaAllah. Ya. Ya. Dalam kitab Nailul Autar, dia ada hadis yang kata Al-Fatihah imam adalah Al-Fatihah makmum. Sahih hadis itu? Sangkaan kuat saya hadisnya sahih. Walau bagaimanapun boleh dipastikanlah, ya. Qira'atul imam, ya, qira'atun lil makmum, ya, atau kama qala. Bacaan imam adalah untuk bacaan makmum, ya. Yang dimaksudkan di situ adalah Al-Fatihah, itu secara khasnya, ya. Walau bagaimanapun boleh dipastikan kesahihannya, ya. Sekarang tak berapa ingat. Ustaz, contoh semalam maghrib ni, kalau rakaat 3 tu kita baca apa? Baca bismillah, alhamdulillah, Ya. baca Fatihah. Yang mana? Kalau maghrib, dua tu kita senyap, kita dengar imam baca. So yang rakaat ketiga tu kita Macam tu kembali kepada asal lah. Ya, imam diam, ya, imam pun tengah baca sendiri, kita pun baca sendiri, masing-masing wajib kena baca. Ya, pada 2 rakaat yang berikutnya, ya, ataupun pada 1 rakaat berikutnya, seperti mana dalam solat maghrib, ya, makmum, ya, wajib membaca. Begitu juga dalam solat zuhur dan juga asar, makmum wajib membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Kembali kepada asal.
tidak ada salat bagi sesiapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya.